Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan membentangkan subjek komunikasi antara budaya. Nama pensyarah Puan Nur Jamilah binti Ismail Rani. Tajuk tugasan 3 menangani budaya viral negatif di Malaysia. Nama Muhammad Hadri Syakir bin Muhammad Afendi, nombor metrik 19 BI 02023. Okey, next. Okay, nama saya Muhammad Firdaus bin Nisha, nombor metrik 19BI 02027. Okay, isu atau budaya yang kami pilih iaitu budaya scammer. Okay, pengenalan budaya scammer itu apa itu scam? Scam ni merupakan salah satu penipuan di internet yang biasa dilakukan pemangsa untuk mendapatkan kepercayaan daripada mangsa dengan janji-janji dan ayat-ayat manis. Scam juga dia melibatkan kerugian dalam wang ringgit ataupun scam ni boleh berlaku di dalam email anda. Memang tidak diakui lagi, sangat ramai orang yang pernah menjadi mangsa scammer ini. Ini merupakan isu-isu scammer di Malaysia. Isu pertama iaitu dihantar kotak kosong yang berisi angin dan diminta pula untuk COD. Kes ini berlaku pada sesebuah keluarga di mana anaknya meminta ibunya untuk mengambil barang yang dibeli olehnya dan beliau meminta ibunya cek dulu barang tersebut sama ada barang itu betul atau tidak. Apabila orang yang menghantar barang itu sampai, ibunya bercakap hendak melihat dulu barang tersebut baru dia bayar. Tapi penghantar itu kata tidak boleh. Ini adalah kami punya prosedur iaitu kena bayar dulu. Jadi rupa-rupanya bila dia dah bayar kotak tu kosong. Okay, seterusnya ialah pekerja swasta mengalami kerugian sebanyak RM32,400 ditipu individu yang menyamar sebagai pegawai LHDN Polis. Kes ini berlaku di Kepala Batas, iaitu seorang pekerja swasta di Pulau Pinang. Di Pulau Pinang berputih mata selepas mengalami kerugian sebanyak RM32,400 ini. Apabila dia mengalami penipuan sindiket yang menyamar sebagai pegawai polis ni. Yang kes seterusnya iaitu rugi lebih daripada RM11,000 kerana terpedaya dengan panggilan scammer. Kes ini berlaku di Kuantan. Seorang pelajar IPT membuat laporan polis yang mendakwa beliau menjadi mangsa sindiket penipuan hingga mendorong keluarganya membayar bayaran sebanyak RM11,000. Pengadu itu berusia 24 tahun menerima panggilan daripada adiknya yang berusia 22 tahun pada hari Khamis yang meminta wang untuk membayar kos penginapan tempat kerja selepas diminta berbuat demikian oleh pengurus di Kuala Lumpur. Okey, bismillahirrahmanirrahim. Untuk pendapat analisis mengenai isu scam ni, pada pendapat kami mengenai kes isu scam ni adalah perkara sebegini tidak patut dilakukan oleh masyarakat setempat. Kerana perkara yang dilakukan dan hasil pendapatan duit itu adalah dari sumber yang haram. Kepada orang-orang yang melakukan kebanyakan daripada mereka sangat cerdik tentang penggunaan IT. Jadi bagi pandangan kami, sistem jual beli di platform online haruslah mempunyai sistem maklumat yang kukuh untuk dari segi organisasi daripada maklumat penjual barangan tersebut. Okay. Next. Okey, yang seterusnya mengenai cadangan menangani isu scam atau scammer ini. Okey, yang cadangan yang pertama ialah jangan mengangkat panggilan telefon yang aneh. Okey, untuk yang ni, anda ditegah daripada menjawab panggilan telefon dari nombor yang kelihatan aneh, terutamanya daripada panggilan luar negara. Panggilan telefon dari luar negara yang mengajak anda untuk membeli sesuatu ataupun mengatakan bahawa anda telah memenangi. Sebagai contohlah macam nombor tukar dia cakap anda telah memenangi sesuatu hadiah tapi anda tak masuk apa-apa pertandingan. Jadi
Kalau macam tu kau tu tak payah angkat lah nombor yang pelik-pelik ni. Lepas tu untuk yang kedua, pastikan anda tidak sewenang-wenang memberi maklumat peribadi. Okay, yang ni sangat penting lah. Okay, kerana maklumat peribadi ni sangat penting. Sebagai contoh IC kita ataupun nombor telefon kita. Sebagai contoh, sejak berlakunya Perintah Kawalan Pergerakan dalam membasmi penularan COVID-19 ni, kerajaan telah menggarap pelbagai inisiatif dalam membantu golongan yang terjejas dari segi kewangan. Antaranya ialah pengeluaran wang simpanan KWSP. Sebagai contoh dekat sini, dulu waktu COVID, kerajaan bagi inisiatif terhadap rakyat, orang bagi keluar duit KWSP tu. So dengan kat situ, bagi masyarakat yang wang hati ni, sama diorang akan ambil kesempatan dekat sini. Diorang macam hack account ke. So dekat sini jaga-jaga pasal maklumat peribadi. Okey, untuk yang ketiga, menyemak maklumat organisasi penjual barangan. Okey, dekat sini macam dekat analisis tadi, pastikan apabila kita membeli sesuatu barang tu, kita kena semak dulu dia punya sistem maklumat tu. Adakah sistem itu kukuh ataupun tidak. Dan maklumat organisasi penjual barangan tu adalah sahih ataupun tidak. Okey, untuk yang keempat, membeli pada platform yang mempunyai sistem jaminan. Okey, yang ni lebih kurang macam yang ketiga. Yang ni pun kita kena cakna juga, hati-hati juga kalau terutamanya pembelian di Shopee ataupun Lazada. Okey, yang terakhir, semak transaksi dan maklumat pembelian. Okey, sebagai contoh, bila kita beli satu barang online, sebagai contoh, kita mesti buat screenshot ataupun bukti pembelian kita tu, macam transfer bank kita ke orang tu, pastikan maklumat tu yang diberi oleh orang tu ada maklumat yang sahih dan juga dipercayai orang yang kita transfer. Okay, next. Itu saja untuk cadangan. Okey, kesimpulan saya akan bagi sebagai nasihat. Masyarakat diminta lebih berwaspada dan mengambil tahu tips pencegahan supaya tidak mudah menjadi mangsa penipuan sedikit. Demikian, jangan mudah terpesona dengan gambar profil atau cantik atau tampan digunakan di media sosial. Dan jangan mudah terperdaya dengan kata-kata manis atau janji mereka. Selain itu, perlu berhati-hati memilih rakan melalui media sosial atau alam maya, terutama yang kononnya berasal dari luar negara. Selain itu, orang ramai diingatkan supaya tidak menyerahkan nombor akaun bank atau identiti diri dan keluarga kepada mana-mana individu tidak dikenali atau baru dikenali di internet. Jangan sewenang-wenangnya memberi pinjaman atau memasukkan wang ke akaun peribadi individu tidak dikenali. Okey. Terima kasih. Okey, macam mana? Berapa minit? Neva?